Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rasul. I'm Zack American. Dan Fadi Ghazali. Pagi. Yes. Bertemu lagi guys kita kepada pendengar-pendengar dan kepada yang penonton yang sedang tonton kita di YouTube. Masih lagi di Fadil Live Podcast. Yes. Alhamdulillah. You know, actually macam-macam. Kita pun dah hampir dengan episod ke-10. Tapi belum lagi. Alright. saya membawa semangat Mak Kilau. Semangat Mak Kilau pun ada lagi. Sebabkan Mak Kilau duduk tempat baru lah. Saya hari ni saya menawan tempat buat. Rasa macam best tu di sini. Mikrofon kat sini bang. Oh jauh. Bel duduk sini. Semua kamera menghadap saya. Tapi ni salah satu hijrah. Sebab Tuan Fadi selalu cakap, kalau kita rasa bosan kat satu tempat yang sama tu, tukar tempat kedudukan. So vibe dia main peranan kan. Vibe dia best. Yes, hijrah. Dia ada orang kata beauty shot. Dia ada belah kiri belah kanan. Betul. Dia punya beauty shot. Okey. Dia punya angle yang terbaik. Okey, cakap pasal hijrah dan sebagainya apa semua kan. Sabang kena dengan kita punya. Yelah, kita masih lagi berada dalam mood haji, Tuan Fadil Tuan Fadil, pendengar-pendengar semua, kita masih lagi berada dalam mood haji. Dan minggu lepas alhamdulillah kita berkesempatan, Tuan Fadil Ghazali sendiri berkesempatan menemu ramah. Ditemu ramah sebenarnya oleh Izwan dan juga Muaz daripada Bulletin FM. Berkongsi berkenaan dengan visa pergi haji menggunakan visa Furada. Okay, jom kita dengarkan sikit sedutan dia. Kita masih lagi bersama individu yang pernah berangkat menunaikan haji menggunakan visa Furada pada tahun 2019. Tuan Haji Fadi Ghazali, beliau adalah mentor perniagaan dan kehidupan serta pakar pemasaran digital Malaysia. Bagaimana agaknya debaran itu bila menantikan penerimaan visa Furada ni, pagi dapat, petang berangkat? Basically bila kita dah confirm kita pergi dengan Furada ni, kita kena ada mentally prepared. Mentally prepared maksudnya mereka akan ada apa dia panggil time frame. Katakanlah wukuf sekian-sekian hari bulan kan. So kita kena ready. Macam saya 3 hari sebelum penerbangan tu tiba-tiba visa dapat. Saya ingat lagi hari Jumaat. Flight hari Ahad. Jadi saya dah bagi tahu wife saya siap-siap. Masa tu ambil cuti 40 hari, kita pergi KL. Saya duduk kat Kelantan. Jadi kita pergi duduk KL, tak apa. Kalau Allah panggil, kita pergi. Kalau Allah tak panggil, tak apa, kita reda je. Okey, Tuan Fadi. So, macam mana Tuan Fadi? Pengalaman kita jangan kupas sedikit lah kan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Pengalaman Tuan Fadi berkenaan dengan pergi haji menggunakan visa Furada. Sebab ada orang, saya memang dengar sendiri tau, orang tak berani menggunakan visa Furada. Tapi dia macam takut. Dia macam biasa buat visa Furada, scam ke apa. So mungkin Tuan Fadi boleh memperjelaskan lagi sebenarnya untuk mereka yang mungkin tidak tahu apa sebenarnya visa Furada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buat contoh dulu. Contoh. Pagi tadi saya, alhamdulillah, sebelum datang office, Tuan Zack American kita pergi angkat besi. Saya pun fikir-fikir balik, tengok IG kan. Orang lain angkat besi, aku nak angkat apa kan kat rumah. Jadi saya pun masuklah kolam, pergi berenang sikit lah. Berenang sikit, exercise sikit kan. Jadi alhamdulillah, bolehlah Allah takdir tu pandai berenang. Ada orang, disebabkan dia tak pandai berenang, dia jadi takut nak masuk kolam. Okay. Adakah dia takut pada kolam atau dia takut kepada dia yang tak kerti berenang? Dia akan fikir dia takut kolam lah. Dia takut sebab dia tak kerti berenang lah. Kolam tak ada apa pun. Kolam is kolam lah kan. Betul. Jadi the key kat sini adalah ilmu, which is kita nak berenang kan. So sama juga bila kita nak pergi haji, kita perlu ada ilmu. Yang kita takut Furada tu bukan Furada itself, tapi kita takut. Kenapa kita takut? Sebab kita tak ada ilmu tentang nak pergi haji. Alhamdulillah, saya pergi haji tahun 2019. Masa pergi haji tu, saya pun tak faham. Tapi selepas saya melalui proses itu, maka alhamdulillah diberi kefahaman. Haji ni kena faham satu benda je. Sebab Allah pilih. Doesn't matter you pergi Furada ke, you pergi tabung haji ke, you pergi sendiri yang tak tahu macam mana masuk
ikut jalan tikus without visa ke? Ada je orang buat macam tu kan. Yalah. Sehebat-hebat ada immigration dekat Malaysia, border Thailand, masuk juga daripada sana. Sehebat-hebat nak jaga daripada Indonesia masuk Malaysia, masuk juga. So sama je. So key dia adalah kita ada ilmu atau tidak. So ilmu yang saya maksudkan dekat sini adalah kita kena faham satu benda. Haji adalah sebab Allah pilih. Itu saja, full stop. Jadi bila Allah pilih, Allah akan bagi asbab-asbab. Sama ada pergi dengan haji, visa tabung haji, atau visa furoda, atau sekarang ni dia ada satu lagi visa namanya saya tak ingat nama apa, tak ingat. Ada satu term lagi. Dia bukan furoda dah, dia ada satu lagi haji. Jadi Allah akan hadirkan asbab-asbab. Kalau takdirnya baik, maka asbabnya baik. Okay. Jadi furoda ke apa ke, ada, alhamdulillah takdir Allah 2019 tu jemaah saya ada ramai orang yang pergi dengan furoda. Dekat haji, musim haji tu, dekat Malaysia tabung haji, dekat luar negara mana ada tabung haji. Yalah, kan. betul. Jadi diorang akan guna visa apa? Jadi akan wujud juga visa furoda untuk negara lain. Jadi jangan takut. Cuma kita kena bincangkan macam mana untuk mengelakkan kita kena scam. Ilmu. InsyaAllah. Okey, Tuan Fadi, macam episod-episod sebelum ni Tuan Fadi ada cerita macam mana mula bisnes dan sebagainya kan. Dan kita pun rasa dengar banyak kali juga di mana Tuan Fadi kongsi pergi haji adalah negara luar pertama yang Tuan Fadi pergi, betul? Yang pakai Haji, kod umrah. Umrah. Itu Umrah. Umrah tahun bila yang tu? Yang tu Masya Allah, kata silap Itu saya sebelum 2012. Itu sebelum haji. Oh, jauh. Sebelum kahwin time tu kan. Sebelum kahwin, betul, 2012. Tapi Kata silap. tuan memang pakai kod pergi. Saya memang pakai kod. Mana Pakai- saya tahu, pakai kod, pakai kasut, pakai seluar jeans. Power nak pergi luar negara punya pasal. Okay, so bila Tuan Fadi start business kan, Tuan Fadi memang ada niat kan Tuan Fadi nak pergi haji. Macam aku nak business ni, kalau aku buat duit ni aku memang nak pergi haji. Memang dah set ya? Saya nak tanya, Tuan Zack, ada tak niat nak pergi haji? Ada. Tuan Fadil ada tak? Ada. Sebab haji ni dia kena faham satu benda. Okey, begini. Ada satu ketika tu saya dah register haji, 2019 tu. Tapi sebulan sebelum ke 2 bulan, saya tak ingat, 2 bulan 3 bulan sebelum, saya pun rasa tak bersedia lah. Betul ke aku nak pergi, preparation dan sebagainya. Saya jumpa dengan cikgu saya ingat lagi dekat Shell masa tu. Kelantan lah. Dekat Shell Pasir Putih. Pasir Putih, okay. Saya kata saya perlu jumpa dengan cikgu lah ni untuk dapat yakin. Kita kena dapat yakin kan nak buat something. Saya jumpa, saya kata, tuan, saya perlu jumpa malam ni juga. Dia kata boleh, selepas isyak jumpa dekat Shell. Jumpa dekat Shell. Saya kata, tuan, saya rasa tak bersedia lah nak pergi haji ni. So dia kata, bila pakai tudung cukup akil baligh, Allah tak kata bersedia dulu pakai tudung. Tapi bila engkau akil baligh, wajib pakai tudung. Okay. Sama seperti haji. Bila cukup, wajib. Okay. Kalau tak buat, berdosa. Jadi nak sampai that level, semua orang ada niat nak pergi haji. Kenapa? Sebab daripada kecil lagi kita dah belajar Rukun Islam. Rukun Islam. Islam, rukun iman, dan di dalam itu ada haji. Bagi yang mampu. Betul. Jadi semua orang ada niat dia. Cuma usahakan nak pergi haji. Macam mana kaedahnya, kita buatlah. Ada orang bekerja, ada orang buat berniaga kan. Doesn't matter. Cuma saya betul-betul saya nak pergi haji tu, kalau tak silap saya adalah pada tahun, kita dah set matlamat kita pergi haji. Register tabung haji. Kena register tak? Dah register belum tabung haji? Dah. Dah register tabung haji. Dah keluar tak bila tarikh nak pergi haji? Oh Allah, tak ingat akan tengok boleh. Lama. Tapi lama tak? Lama. Kalau Memang lama Queue lah, panjang. memang. Queue panjang. Itu first step. Kita kena register dulu pergi haji, dapat keluar nombor. Nombor. Giliran lah bila tahun bila kan. Lepas tu kita usahakan, itu usaha pertama yang minimum effort. Kemudian kita usahakan. Jadi kaedah lain. Jadi saya tak ingat 2000 berapa, 2016, 2017 macam tu lah. Masa tu bisnes tengah drop. 2016 saya rasa. Jadi saya tak tahu nak buat apa dah masa tu. Saya blur sungguh. Saya ingat lagi masa tu saya dekat Kota Baru. Rumah yang saya duduk tu rumah area Kota Baru lah. Bukan rumah saya lah. Saya duduk. Wife saya pergi kerja masa tu. Saya duduk kat rumah seorang-seorang. Saya nangis. Saya tak tahu nak buat apa lah. Bisnes masa tu drop kan. Saya pun angkat tangan. Saya kata, ya Allah, jemput aku pergi haji ya Allah. 2016 tu? 16 2017 saya lupa lah. Masa saya minta sungguh-sungguh, ya Allah nak pergi, ya Allah tolong pilih aku ya Allah. Saya buatlah segala benda yang boleh dibuat. Tak dapat pergi.
Frustrated, tapi kita dah usahakan kan. InsyaAllah tahun depan doa lagi, ya Allah nak pergi, tak tahu nak buat macam mana kan. Tak dijemput juga. Last sekali saya tanya kawan saya pun sama, dia kata doa bertahun-tahun tak boleh pergi. Tapi saya kata tak apa, kali ni go with the flow. The key adalah Allah pilih. So macam mana nak Allah pilih? Bukan saja doa, tapi buat apa Allah suka. Buat je apa Allah suka. Nanti kalau Allah pilih, dia hadirkanlah asbab tu. Jadi tahun 2019 tu asbabnya adalah saya cek tabung haji, giliran saya belum. Sama macam sebelum ni. Lepas saya tanya kawan saya, saya nak pergi haji macam mana? Dia pun kata saya dah register, nama saya dah keluar dekat tabung haji. Cuma dia bagi package. Dia kata tapi ada satu package tau yang dia pun tak tahu kewujudan package tu. Nama dia Furoda. Kawan saya ni Cikgu Fazli nama dia, Cikgu Fazli. Cikgu Fazli. Mungkin kita kenal kan. Dia kata saya dah register under tabung haji ni, tapi pergi dengan satu travel nama Iman Travel. Tapi Iman Travel ni ada Furoda punya visa. Cuba Fadi pergi tanya dia, visa Furoda. Dia bagi nombor telefon. Saya pun pergi contact, boleh? Kita open lagi untuk visa Furoda. Saya pun ambil visa Furoda. Alhamdulillah, pergi dengan company travel yang sama. Cuma Cikgu Fazli under tabung haji, saya under Furoda. Oh, tapi pergi jemaah yang sama lah. Jemaah tu berbeza. Sebab dia pergi awal, saya pergi lewat lah, visa Furoda lambat. Tapi dekat Mina kita jumpa. Kat Mina kita lepak-lepak. Sebab Mina kena mabit. Kat Mina tu. Iman Travel saya punya motor pakai agency tu. Iman Memang Travel. famous Sebab Iman Travel tu Datuk Zawawi tu. Datuk Zawawi. Best pergi anda. Saya tahu lah, saya pengalaman saya lah. Alhamdulillah. Tak apa, kita simpan pengalaman anda kejap lagi. Okey, cuma satu lagi soalan. Ada bumper iklan ke tak ada? Ada iklan. Okay, so nak tanya Tuan Fadi. Tuan Fadi menangis 2016, menangis nak pergi, nak minta dapat jadi tetamu Allah lah kan, untuk ibadah haji ni. The moment visa Furoda tu kata, Tuan Fadi, anda scan. Apa perasaan tuan time tu? Okay, visa Furoda ni kita kena faham satu benda. Dia last minute. Dia very last minute. Last minute Memang last minute. Dia bukan tabung haji. Tabung haji kita dah tahu sebulan sebelum, bila tarikh penerbangan, sekian pergi Movenpick, saya terbang kan. Visa Furoda tidak begitu. Sebab tu ramai orang kata scam. Awal-awal pun dah scam. Sabar. Kalau Allah pilih, Allah pilih. Jadi visa Furoda ni, the key adalah sedia. Jadi saya bagi tahu saya minta cuti 40 hari. Kita pergi KL, packing barang siap-siap. Kalau Allah pilih, Allah pilih. Tak pilih, tak apa. Jadi kita standby. Saya ingat lagi masa tu, kita duduk dekat satu hotel dekat Shah Alam. Standby. On standby mode. Bila? Tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau Allah pilih, pada hari yang saya tahu adalah hari Jumaat. Saya ingat lagi. Pagi Jumaat, hari tu kita ada Digital Marketing Mastery. DMM tu. Digital Marketing Mastery, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bila saya terbang? Hari Ahad. Cantik tak? Hari Jumaat tahu, hari Ahad fly, hari Ahad fly pula, habis semua kelas, fly. Fly petang. Ya. Ya Allah. Saya rasa saya pernah dengar cerita ni. Ini yang orang tim tak tahu Tuan Fadi pergi haji. Semua tak tahu. Saya tak bagi tahu siapa pun. Yelah, sebab Jumaat solat orang dalam DMM je tahu. Tim pun tak tahu. Saya bagi tahu Tuan Budin je. Tapi everything dah ready, alhamdulillah. Nampak tak? Kalau Allah susun, dengan tarikh-tarikh seminar pun Allah susun. Betul. Dengan tarikh-tarikh training pun Allah susun. Time fly pun Allah susun. Time fly pun Allah susun. Habis seminar baru terbang. Habis seminar baru terbang. Dahsyat. Itu namanya dah dijemput lah. Allah pilih. Allah pilih dah. Keyword dia kita kena faham, Allah pilih. Bila pergi haji ni, dia tidak berkehendak kepada kaya, miskin, sihat, sakit, muda, tua. Tak perlu. Furoda, tabung haji, Iman Travel, tak kisah. Tak kisah. Tapi Allah pilih. Allah pilih. Allah Baik. pilih. Wow, menarik perkongsian ni. Apa-apa pun terus bersama dengan kita. Yang belum like, tolong like. Yang belum share, tolong share kepada rakan-rakan anda. Bagi tahu. Dan yang sedang mendengar menggunakan Apple punya app, Spotify dan sebagainya, don't forget untuk add to list. Yes, add to okay, list. save add to list. Alright, kita rehat dulu. Kita akan kembali lepas ini dengan tajuk masih lagi kemanisan seruan ibadah haji. Tapi untuk next punya slot ni, kita akan tanya berkenaan dengan perniagaan sedikit lah. Okay. Alright, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Final Level Podcast. 3 strategi marketing di Twitter. Nombor 3 mesti anda suka. Jimat kos dan yang paling efektif. Yang pertama, paid ads, iklan berbayar.
ramai orang di Malaysia gunakan Facebook Ads, Google Ads dan yang terbaru TikTok Ads. Tapi tak ramai orang gunakan Twitter Ads. So kat situ ada satu peluang untuk anda reach lebih ramai pelanggan melalui paid ads di Twitter. Yang kedua, menggunakan strategi influencer. Selalu orang gunakan di Instagram dan juga di Facebook. Tapi apa yang anda tak tahu, di Twitter kos untuk dapatkan influencer lebih murah dan yang kedua, lebih mudah untuk viral. Strategi ketiga, cipta threads viral. Biasa tak anda baca di Facebook ataupun di Google threads yang viral. So selalunya dia bermula di Twitter. So apa anda boleh buat, anda cipta satu kisah threads yang betul-betul orang pay attention, orang berminat. So daripada situ anda boleh mula untuk promote anda punya business. Ada satu trik yang best. Kalau anda nak lebih mudah, anda hanya perlu tweet di bawah threads yang viral dan minta mereka retweet anda punya tweet. InsyaAllah anda punya bisnes lebih mudah untuk viral dan juga membantu jualan bisnes anda. So itu sahaja 3 strategi marketing di Twitter. Anda bila nak start? Alright, we're back to Funnel Evo Podcast, guys. Okay, kembali. So kalau tadi Tuan Fadi dah kongsi berkenaan dengan visa dan sebagainya, dan sedikit pengalaman bagaimana Tuan Fadi berimpian untuk pergi haji 2016 menangis. Last sekali Tuan Fadi punya conclusion dia simple. Dia kata haji ni Allah pilih. Allah tak pilih. kisahlah kaya ke, miskin ke, sehat ke, sakit ke. Kalau Allah kata pilih-pilih, betul juga. Sebab waktu pergi sana pun kalau tengok ada je atas kursi roda dan sebagainya. Betul. Kan. So kalau Allah pilih, Allah Ada pilih. budak pergi. Betul. Ada Saya nak tanya, budak tu buat bisnes tak? Tak. Budak tu ada pergi kerja siang malam ada? Betul. Ada budak tu menabung? Tak Tak ada. Tapi kalau Allah nak pilih dia, Allah akan bagi rezeki tu pada mak ayah dia. Untuk bawa. Mak ayah dia pergi, bawa anak dia. Masya Allah. Betul lah. Betul. Tapi ala-ala Tuan Fadi cakap pasal bisnes kan. Kita nak tanyalah sebenarnya apa potensi untuk usahawan tunaikan ibadah haji Tuan Fadi? Bismillahirrahmanirrahim. Potensi dia sangat besar. Right? Usahawan ke tak usahawan ke, dua-dua ada potensi. Cuma usahawan ni kalau dari sudut keuangan, we are talking about keuangan. Betul. Benda lain tu kalau Allah pilih keuangan. Usahawan ni dia ada peluang yang lebih besar untuk pergi haji. Alright? Macam mana? Nombor satu adalah kita kena tahu dulu berapa kos nak pergi haji. Okay. Betul tak? Betul. Dia kena tahu dulu. Dia very clear. Kalau bila siapa nak pergi haji, saya. Lepas tu berapa? Tak tahu. Itu kan Allah jemput. Jam lah. Kita kena usaha. Dunia ni dunia asbab. Dia kena ada asbab baru dapat ni kan. Kita kena tahu berapa kos. Waktu saya pergi, kos dia lebih kurang dalam, kita boleh kata anggaran 50,000 seorang. Jangan kata besar. Kalau Allah nak bagi, dia bagi tak? Dia bagi sajalah. Gitu je. Contoh, wife saya tak berniaga. Wife saya mana berniaga? Wife saya duduk kat kampung, jaga orang sakit kan. Orang sakit demam, kecil manis ni. Ada duit. Tapi Allah beri lorongan itu melalui suami. Tak payah fikir. Mak saya pergi haji. Mak saya saya form 5. Adalah tahun bila saya lupa. Dia pergi haji. Macam mana mak saya pergi haji? Mak saya bagi tahu saya dia tak ada duit. Tapi ketika nak pergi haji pada ketika itu, mak saudara saya dengan husband dia, pak cik saya dengan mak cik saya pergi. Kemudian dia kata, jom kita ajak mak saya sekali. Tiba-tiba mak saya pergi haji. Tak perlu. The key adalah first kali kita tengok 50,000 dulu lah. Okay. Macam mana dapat 50,000 seorang? Saving lah kalau ni. Buatlah magic numbers. Buat magic numbers. So maksudnya setahun aku kena collect 50,000. Sebulan kena buat berapa? Katalah 50,000 bagi yang kita bahagi 50,000 bahagi dengan 12, 4,000 sebulan. Kereta kau boleh beli kan? Pakai kereta Range Rover, Porsche, Lamborghini, BMW, sport rim hitam. Rasa macam nak pergi daftar lagi sekali. Duduk sembang Tesla, charge kan. 4,000 sebulan tu adalah bayaran kereta. Kalau dia orang lah.
So letakkan, instead of bayarkan kereta, letak dalam tabung nak pergi haji dulu, InsyaAllah. So lepas tu usahakan dari sudut visa dan sebagainya. So tapi kena tahulah berapa harga package. Kena very clear itu. Jadi daripada situ kita boleh usahakan untuk menabung. Tapi saya nak sentuh juga, okey lah Tuan Fadi, saya tak boleh lah Tuan Fadi nak kumpul 50,000. Tak boleh juga cara. Ada cara lain. Macam mana tu? Macam mana Tuan Fadi? Nak. InsyaAllah. Saya sebelum COVID, sebenarnya saya usahakan untuk Fani Evo pergi haji free. Saya usahakan. Alhamdulillah. Saya pergi jumpa dengan syarikat travel kan, yang buat furoda ataupun haji biasa kan. Saya kata boleh tak saya carikan orang, right? Saya carikan orang pergi haji. Dia orang bayar pergi haji, let's say 10 atau 20 orang, kita dapat satu free seat pergi haji. Kita jadi pembantu tak apa. Orang yang bantu jemaah pada ketika itu dapat haji tak? Dapat haji tak? Dapat. Macam doktor pergi bantu jemaah dekat waktu musim haji, dia boleh buat haji tak? Boleh. Dia boleh buat haji. Sama sajalah. Kita cari orang 10 orang 20 orang pergi haji, dapat satu seat free. Macam mana? Okey tak? Sama sajalah. Orang kampung, dia duduk dekat kampung lah. Dia jadi ejen untuk umrah. Dapat pergi umrah. Dia carilah orang kampung pergi umrah. Dia pergi umrah tak? Ya. Dia boleh pergi umrah. Sama sajalah pergi haji. Tu cara yang bukan 50,000. Tapi nampak tak, Allah sedang bagi asbab supaya mungkin Tuan Z boleh pergi haji free. Alhamdulillah. Allah sedang bagi Fadil untuk pergi haji free. Amin. Allah bagi idea ni. Nampak tak? Boleh tak Tuan Z buat satu konten? Guys, siapa nak pergi haji dengan saya? Macam ni. You make one content, brother. You make one content. Trust me. Uish. Stop, register. Katakanlah kita kata 10% conversion rate. Kita dapat 100 orang register haji, mungkin tak semua orang akan dapat collect like 30-50,000 kan. Tapi 10% tu daripada 100, 10 orang dapat. Masya Allah, you can go haji free. Berending disco ni. Kalau 10 orang satu sikit free, kalau 20 orang 2 orang lah. Mungkin kita kena deal dengan company lah. Make sense lah. Lah deal. Senang. Patutlah ada ramai Cepat. artis buat macam tu Tim lah pun. Okay. Saya dapat pergi haji free. Masya Allah. Tapi dia kena tolong lah masa tu. Yelah kan? Best. Saya tak pernah pergi haji Tuan Fadi, tapi saya pernah pergi umrah. So kalau waktu pergi umrah tu kan, dia bawa kita tunjuk kalau musim haji ini tempat ni. So very exciting lah. Memang menarik. InsyaAllah kalau dapat pergi lagi, nak lah. Best lah. Okay, InsyaAllah. So macam tadi Tuan Fadi ada cakap pasal usahawan ni. Dia tak semestinya usahawan dan sebagainya. Lagi satu yang selalu yang kita ingat, Tuan Fadi selalu ingat kat kita, matlamat kita sebenarnya bila berniaga bukan saja untuk dunia tapi untuk akhirat, Tuan Fadi. So nak tak nak, memang selagi mana kita buat sesuatu tu nak mengejar akhirat, dunia akan datang kat kita. Betul Tuan Fadi Betul. Tuan Fadi kongsikan. Jadi kalau kita buat bisnes pun tak payahlah nak pening-pening fikir macam mana. Kalau Allah pilih, tapi kena selari dengan usaha kita. Betul. Sebab hak kita tu usaha. Betul. Rezeki bukan hak kita. Kita tak boleh tentukan rezeki. Aku nak nasi, terus datang nasi. Tak boleh. Tapi usaha boleh tak pergi kedai makan nasi? Boleh, insyaAllah. Itu milik kita. Itu hak kita. Jalan pergi kedai. Hak kita usaha. Itu hak kita. Jalan pergi kedai. Contoh kita nak makan, contoh kejap lagi nasi ada cili hijau. Contoh kan. Saya mengidam betul tu. Kan? Borak-borak. Cili hijau lah. Okey, katalah kita nak makan kejap lagi. Tapi kita punya milik kita adalah jalan pergi sana. Ayam belah mana apa semua, siapa yang jaga ayam tu, siapa sembelih ayam, siapa goreng ayam, Allah dah settle everything. Betul. Tapi kalau rezeki kita, Allah akan letak ayam tu depan kita. Makan sajalah. Cili siapa tanam, siapa potong cili, Allah dah urus lah. Dekat cili semalam saja saya nak kongsi dengan penonton kita. Semalam alhamdulillah tim Fani Evo berpeluang untuk keluar makan dengan Tuan Fadi. Betul. So ada satu momen tu Tuan Fadi share yang saya macam, dia ni mana lah datang idea kan. Kita makan, senang cerita, kita makan steamboat and grill. So kita letak susun lah daging tu. Ada berapa 10 daging, 6 daging. Tuan Fadi cerita, rezeki ni 4 bulan dalam kandungan kita dah ada. Daging dah tulis dah. Ni kau punya, Fadil punya, Zack punya, dia tulis kat daging. Tulis lah. Betul. Macam ya Allah, sebenarnya kita ni dah memang ada dah. Kita punya part tu dah ada dah. Tinggal hak kita ni untuk usaha, sebab kita dalam satu pentas drama. Betul. Yang kita kena
Zat, lagi satu nak share semalam waktu saya keluar dengan Tuan Fadi. Oi, keluar bagaimana tu? Ada momen yang Tuan Fadi ada share. Boleh share Tuan Fadi? Boleh. Dekat Masjid Negara. Masjid Negara. Okay. Waktu tu maghrib. Tuan Fadi beritahu, okey lah kita kena cari masjid. Itu pun aha moment juga. Deal, kalau kita keluar kita kena pergi masjid, dia kata. Sebab untuk hati semua tu lah. Tapi nanti kita akan share episod akan datang lah yang lebih details. Okay. Berbalik kepada topik kita ni, which is Tuan Fadi beritahu, Masjid Negara ni banyak pengalaman saya, Deal. Cakap, apa tu tuan? Waktu dulu 10 tahun lepas saya tak ada duit. Tuan Fadi cerita. Okay, Tuan Fadi beritahu saya tak ada duit. Memang tak ada duit, dia kata. Tuan Fadi beritahu memang tak ada duit. Lepas tu ada satu hari tu macam expo lah tuan kan, kat Masjid Negara. Dia macam ada ceramah-ceramah agama lah sehari. Lepas tu time tu Tuan Fadi tak berduit tapi bantu orang untuk set up booth buku. Okay. Niat nak tolong je. Lepas tu habis set up nama sahabat tu Amirul. Tuan Fadi beritahu nama sahabat tu Amirul. Amirul bagi hulur RM50 dekat Tuan Fadi. Tuan Fadi terus menangis. Sebab Tuan Fadi bantu je, tak ada pun apa-apa niat yang lain. Okay, menangis. So stop kat situ lah cerita tu kan. Lepas tu saya panjangkan sikit. Saya tanya lagi satu. Okay, tu first RM50. Dan next adalah first 1 million. Saya tanya, apa perasaan Tuan Fadi waktu first 1 million tu? Tuan Fadi jawab macam, alah kalau orang tak kenal kau ni yelah macam tu lah kan. Kalau orang tak kenal Tuan Fadi lah. Tapi Alhamdulillah kita mengenali Tuan Fadi. Tuan Fadi tahu, saya sebenarnya tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Okay, sebab apa? Ni memang aha moment saya. Tuan Fadi kata sebab apa? Sebab dekat 1 juta tu sebenarnya adalah Allah izinkan untuk singgah di akaun saya. Sebab dekat sebalik 1 juta tu ada insan-insan yang Dah ada nama. Dah ada nama dah. Ni untuk orang meniaga durian, ni untuk tim yang bekerja, ni. Sebab tu Tuan Fadi rasa macam tak ada apa, sebab singgah je. Sebab itu bukan milik kita. Tu Fadi tanyalah, saya rephrase sikit bila dia macam ni, manusia ni, cikgu saya pesan lah, dia kata apa? Saya kena marah benda tu lah sampai saya ingat. Dia kata jangan terkesan dengan manusia. Jangan terkesan dengan benda-benda lain. Contoh, kenapa bila kita nampak duit 1 juta, orang yang terkesan dengan duit, dia akan jadi hamba duit. Kan? Tapi jangan terkesan dengan manusia, dengan duit. Jadi bila kita, macam mana cara kita nak reverse psikologi tak terkesan dengan duit tu? Nampak 1 juta kan? Kalau kita fikir itu duit aku, kita dah terkesan. Tapi kalau 1 juta tu, dalam 1 juta ni dah ada nama macam kita. Orang niaga durian kan, tim kita, bank CIMB, Maybank, kita fikir itu sudah ada namanya. Niaga Cilijau. Betul kan? Jadi kita takkan terkesan, kita relax. Masya Allah. 1 juta, 2 juta, 3 juta sama sajalah. Tapi kan Tuan Fadi, saya rasa saya boleh relate lah. Saya boleh relate dengan ada perkongsian yang Tuan Fadi ceritakan ni. Cuma sekarang bila Tuan Fadi cerita ni, baru saya macam, baru saya tahu. Because ingat tak ada satu episod tu yang saya bawa silver play button. Okay, play button. Saya tak pernah celebrate pun. Dan orang ramai macam, wah Zack 1,000, wah Zack 1,000. Saya tak rasa apa. Saya macam, okay lah. Sebab pada fasa itu, memang fasa yang Allah menegur begitu banyak. Dengan bisnes lingkup dan sebagainya. So saya merasakan apa-apa saja saya dapat kat dunia ni, dia bukannya berbentuk aku punya. Dia macam okay lah macam tu tau. So wow, thank you Tuan Fadi kerana memberi jawapan. Sebab kalau tak, saya pun tak tahu kenapa saya tak excited. Okay, so selain daripada tu juga, mungkin Tuan Fadi boleh bagi tahulah, boleh share, kongsikan juga saranan untuk usahawan yang baru nak bermula berniaga tapi ada impian yang sama untuk tunaikan haji. Saranan saya macam tadi Bismillahirrahmanirrahim. Saranan saya simple je. First kali, register tabung haji. 2, cukupkan duit minimum RM10,000 dalam tabung haji supaya kita boleh keluar nombor nak pergi haji. Kalau register tabung haji tu dia jadi akaun saja kan. Dia kan ada minimum. Nombor 3, bila kita dah ada nombor bila nak pergi, maka usahakan untuk cukupkan duit tersebut, katakanlah RM50,000 ke. Nombor 4, kalau nombor kita tak naik lagi, kita pergi dengan package. Bila ada RM50,000 tu, pergi dengan package. Sorry. Nombor 3, cari package dulu. Supaya kita ada clear nombor berapa. Register je dulu. Bagi saya, register je. Ada duit tak ada duit belakang cerita. Sebab dia orang akan minta deposit. Deposit je.
Okay. Deposit je berapa, lantak lah, jalan lah. Ya Allah, kena bagi deposit. Kau uruslah macam mana pun kan. Jadi bila kita ada deposit tu, kita buat perjalanan. Kalau selepas register tu nombor di tabung haji belum lagi mengizinkan, dia kena cukup haul dulu 5 tahun ke berapa tahun kan. Maka pergi dengan Furoda. Bila nak pergi dengan Furoda, ni cadangan saya. Jangan pergi dengan travel agent yang tidak berdaftar dengan tabung haji. Okay. Jangan pergi dengan travel agent yang tidak berdaftar dengan tabung haji. Okay. Kenapa? Penting ni guys, dengar. Sebab apa tau? Sebab ni pandangan saya lah. Ni pandangan saya sahaja. Minta maaf kalau salah. Okay. Tapi ikut pandangan saya ni, masa saya pergi dengan Furoda, company macam contoh Iman Travel yang saya pergi tu, dia bawa jemaah under tabung haji dan dia juga ada bawa jemaah Furoda. Pada waktu jemaah Furoda ni pergi, kalau tak silap saya, dalam jemaah saya ada ramai orang, 50 ke 100 orang. Dalam ramai-ramai tu, ada juga orang yang tak dapat visa. Tak semua dapat visa. Okay. Ada juga yang tak dapat visa. Yang Furoda ni lah. Yang Furoda ni. Okay. Jadi kita ambil contoh bisnes Definitely bila kita nak ready orang tu, dia ada beberapa elemen. Hotel nak kena book. Betul. Flight ticket. Semua everything kita kena sediakan sebelum. So the key adalah visa sekarang ni. So katakanlah visa dia orang tak dapat. Ni contoh visa katakanlah dalam 100 orang 20 tak dapat. Saya tak ingat, saya 20-15 orang tak dapat masa tu. Yang lain dah pergi dah. Katakanlah 20-15 orang ni tak dapat visa. Tiket flight dia dah beli belum? Kita dah kena beli. Betul. Burn lah. Hotel macam mana? Burn. Tapi diorang akan expect pemulangan duit. Betul. Refund. Kena minta refund. refund Okay, kalau company tu tak cukup kuat. atau tak kuat cash flow dia, macam mana nak refund? Biar hilang lah. Block number terus. So that's why kita kena cari company yang Stable. That's why kalau dia bawa juga jemaah haji under tabung haji, stable tak dia? Stable lah. Dia akan ada cash flow. Boleh lah kat sini aku. Yalah, tabung haji mesti ada requirement dia. So dia meet the requirements. Dia kan ada minimum requirement sebagainya. So dia ada cash flow kuat. Dia nak refund boleh. So ni fakta sangat-sangat menarik guys. Jadi tolong, ini pesanan yang sangat penting, perkongsian daripada Tuan Fadli. Kalau nak pergi haji ni, elok ambil dengan agensi yang berdaftar dengan tabung haji. Pandangan saya Pandangan lah. peribadi ya guys. Pandangan peribadi. Kalau tanya, inilah jawapannya. Tapi bergantung pada kalian. Selagi mana Allah pilih lah. Kalau ada pandangan anda, komen. Baik, jadi ada soalan tapi kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Di mana Fadil? Di podcast Fana Info. Hai, Assalamualaikum. Saya Fahmi selaku trainer dan juga digital marketer di Kuasa. Nama saya Afiq dan saya telah terlibat dalam development sejak berumur 12 tahun. Hai, saya Fuzail selaku COO untuk tim Kuasa. Dan Alhamdulillah, setakat ini saya berpengalaman selama 10 tahun. Yang mana dalam masa 10 tahun ni, Alhamdulillah, saya bertemu dengan pelbagai jenis usahawan dekat luar sana. Dan tuan-tuan, daripada masalah-masalah itulah kami dapati ada beberapa perkara yang kami boleh bantu mereka dari segi sales, database dan juga dari segi follow up. Dan disebabkan itu tuan-tuan, kami di Fana Info telah terlibat dengan teknologi sejak 2018 dan hampir 4 software yang telah kami lancarkan dan pelaburan yang kami telah laburkan setakat ini adalah hampir separuh juta. Total pengguna kami setakat ini adalah lebih 40,000 di Malaysia dan di luar negara. Jadi kita boleh tengok pelbagai kekangan cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan usahawan-usahawan SME di luar sana. Jadi kesimpulan mudah yang boleh kita berikan adalah setiap perniagaan dia perlukan alat bantuan sokongan untuk memudahkan bisnes mereka lebih berdaya saing dan juga berkembang maju. Dan disebabkan itu tuan-tuan, tercetusnya idea untuk kita tubuhkan Kuasa. Kalau kita sebut kuasa, terpancul dalam kepala otak semua orang adalah energy power. Bila kita berbisnes, definitely kita nak ada kita punya corporate identity sendiri. Sebab kadang-kadang orang cakap, saya nak guna sistem tapi saya punya corporate identity saya warna biru, warna hijau. Kalau kata dalam sistem yang normal guna form sahaja tu, dia ada certain colour saja yang kita tidak boleh custom. Jadi berbezanya dengan Kuasa ni, kita nak tambahkan kuasa kepada usahawan-usahawan
usahawan yang guna sistem kita. That's why kita bagi sesuatu yang lebih mudah tetapi lebih advance. Kuasa ada 3 kuasa setakat dan 3 kuasa ni adalah untuk menjamin anda punya kuasa bisnes. Nombor 1 adalah kuasa sales. Dekat kuasa sales ni, anda akan boleh mencipta website jualan atau portal jualan untuk orang beli secara automatik dan follow up juga berlaku secara automatik. Tujuan dia apa? Kuasa sales ni untuk menggantikan manusia yang buat sales proses tersebut. Nombor 2 dipanggil sebagai kuasa CRM. Bila orang dah masuk dalam website kita, akan wujud 2 jenis orang. Nombor 1 pembeli yang terus beli, nombor 2 orang yang masuk tapi tak beli-beli. Jadi sales kuasa CRM yang kedua ni adalah untuk pastikan orang dah beli, beli lagi, orang yang belum beli jadi beli. Kuasa ketiga, kuasa blast. Ini adalah untuk keep the engagement sampai bila-bila. So misal kata you have one campaign, katakanlah campaign raya ke, campaign tahun baru ke, any campaign, kita nak menghubungi setiap pelanggan kita with a click of button. Satu klik je terus semua orang dapat message. So that's why kuasa blast tu datang. Bagi anda yang ada masalah-masalah yang tertentu dalam bisnes anda boleh gunakan kuasa ini. InsyaAllah saya jamin kepada anda akan dapat penyelesaian kepada masalah-masalah bisnes anda di dalam kuasa ini. Saya tak sabar untuk tengok semua orang menggunakan sistem ini untuk tingkatkan jualan anda. Anda perlu fikirkan satu saja, mudahkan segalanya yang anda perlukan dengan sistem kuasa. Jadi, gunakan peluang ini untuk luaskan kuasa bisnes anda. Alright guys, we're back. Zack American, Tuan Fadil Ghazali dan juga Fadil Rasul bersama dengan you guys di Funnel Evo Podcast. Macam-macam kita dah kongsikan bersama dengan anda. Dan sekarang kita pun sudah berada di blog yang terakhir. Dan tak sah kalau terakhir dah? Dah terakhir bro. Bukan episod terakhir tau, blog yang terakhir. Blog terakhir. Okay, so kita ada soalan daripada you guys semua. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk terus share video ni. Dan yang belum follow lagi Instagram, TikTok, Facebook, Twitter Fadil Ghazali, persilakan. Ada dekat sini. Kalau tengok dekat video ada editor dah kalau letak yang sedang dengar okay, pergi ke Instagram Fadil Ghazali, kat TikTok Fadil Ghazali, dekat situ ada semua. You guys boleh ada link Facebook, semua lah. link semua ada, Facebook apa semua. Alright, so soalan yang pertama Tuan Fadil datang daripada Facebook, daripada empunya badannya Ishak Sulaiman. Tuan Ishak Sulaiman daripada Facebook. Dia bertanya, Tuan Fahdi, saya nak mulakan sistem ejen sebab saya percaya kalau saya ada ejen ramai, saya akan ada sales yang banyak. Tapi saya tak tahu macam mana nak mula. Saya tak ada keyakinan nak bercakap di depan. Boleh Tuan Fahdi bagi tips? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dia buat bisnes apa Dia tak ada, dia nyatakan. Dia tak nyatakan. Cuma dia kata itulah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, bukan semua bisnes boleh buat ejen. Kita kena faham itu. Okay. Bukan semua bisnes boleh buat ejen. Tapi kebanyakannya boleh buat. Sebab tu saya tanya dia berniaga apa. Kan? Tapi saya assume pertama bisnes dia sesuai untuk buat ejen. Okay. Nombor 2 adalah macam mana untuk dia mulakan sistem ejen adalah dia kena belajar cara buat sistem ejen yang betul. Apa yang dia perlu belajar? 2 benda. Nombor 1 adalah how to recruit people. How to recruit people. Okay, 2 benda. Nombor 1 adalah macam mana saya nak rekrut orang. Kalau you fail nak rekrut orang, maka sistem ejen takkan berlaku, ejen takkan bertambah. Nombor 1. Nombor 2 adalah dia kena belajar how to sustain the agent. Macam mana nak maintain, sustain agent tu supaya menjual barang dia. Sebab ada ramai orang dia pandai rekrut, dia tak pandai maintain. Macam mana nak maintain? Dia kena belajar bagi makan kepada ejen. Apa makanan ejen? Makanan ejen ni adalah motivasi. Itu makanan utama. Tapi ada juga makanan-makanan lain macam kita. Makanan utama kita adalah nasi. Ada lauk. Makan lauk, ada benda lain. Jadi makanan utama ejen adalah motivasi. Jadi dia kena belajar macam mana nak memotivasikan orang. Sebab tu makanan utama. Itu main dish. Tapi makanan-makanan lain dia kena belajar juga. Contoh sistem yang betul, sistem BOP, sistem training, macam-macam dia kena belajar. Tapi sum up everything 2 benda ni. Recruit dengan train. Recruit and maintain. 2. Alright, insya-Allah. 2 benda. Lepas tu tips dia Tuan Fadil, dia minta tips macam mana nak bercakap kat depan. Sebab dia tak tips cakap kat depan, dia nak tips. Macam ni. Ni tips bagus ni. Saya rasa saya pernah dalam episod sebelum ni saya ada bagi tahu kan.
minta dia pergi rujuk lah episod tak ada lah. Dia tak ada tips lain untuk bercakap ni. Dia tidak ada magic pill untuk bercakap. Dia hanya perlu cakap. Kena buat. Itu saja. Betul. There's no magic pills. Ramai orang dia kata apa? Macam mana saya nak kurus dia perlukan magic pills. Tak ada. Kerja dia, kau pakai kasut kau pergi lari. Yes. Itu sajalah. Tak, pukul 7 jumpa Tuan Z. Dia main gym. Ya. Work inilah. Apa-apa sekalipun lah. There's no shortcut. Just Betul. buat dia. Melainkan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu Ni kata saya Allah. rasa dia dah tanya banyak orang ni. Macam mana nak Betul, pandai betul. cakap Tapi Daripada tak buat kau nak lagi. tanya orang, baiklah kau buat. Contoh, paling simple buat live. Buat je live. Cakap Buat je seorang. live. Buat live. Buat live Cik Izzat Sulaiman. Buat live kat Facebook. Nampak tanya soalan boleh Facebook ni. So boleh buat live kat Facebook. Okay. Okey, soalan kedua. Fadil. Okey, soalan kedua. Mana soalan dia? Okey. Ghazi. Daripada Ghazi FK9. Apa tu? Dari TikTok tuan. Okay. Ni dari TikTok follower tuan. Sifu, kalau saya repair phone, macam mana saya nak naikkan marketing? Dia buat business repair phone. Okay, very good. Nice. Buat repair phone ni, apa yang dia macam ni? Repair phone ni adalah satu bisnes yang sangat baik dan bagus. Okey. Kenapa? Kenapa boleh buat duit banyak? Ramai orang pakai phone. Of course lah, sebab ramai orang pakai phone. Tapi bisnes ni akan boom. Bukan akan boom, sudah pun boom disebabkan ekonomi. Bila ekonomi teruk, orang tak beli phone baru. Orang hanya nak repair phone. Betul tak? Betul. Wadi dia selalulah buat aku rasa macam Betul lah. Betul tak? Logik logik. Ekonomi teruk, orang tak beli kereta baru. Yelah orang repair. Orang repair lah. Mana yang boleh pakai lah. Betul tak? Betul. Sebab tu bisnes repair phone adalah satu bisnes yang luar biasa boleh buat duit. Okay. Kan? Cuma macam mana nak market kan? Bagi saya, as simple as bila kita buat service phone ni, dia sangat berkait dapat dengan orang pergi ke kedai. Betul tak? Orang kena pergi kedai kan? Betul. Dia bukan orang Online hantar phone saya rosak, ship, repair. Boleh je nak buat macam tu. Weh, actually that's a good idea. Good idea, betul. Tetapi kita kena tengok keadaan. Kalau orang tu ada phone nombor 2, dia okey sajalah. Post. Orang kan kadang phone utama lah yang. Sebab tu kita main dengan ekonomi tadi tu. Ni phone utama saya. Betul. Kan? Jadi the key adalah pemasaran yang mengguna pakai kaedah radius. Okay. Katakanlah kita macam tu, contoh kita duduk Kota Damansara. Database dia situ je lah. 10 km Kota Damansara, Din. PJ lagi? Selayang boleh. Selayang lagi? Kepong. So apa perlu kita buat adalah kita buat iklan, target location kita, buat radius 5 ke 10 kilo. Okay. Itu sajalah. So dalam radius tu orang akan tahu kita ada buat Ya, bisnes. kita hanya fokus radius kita. So kalau kita nak pulun marketing, pulun dengan target audience kat situ. Itu saja. Nice. Bukan hentak satu Malaysia tuan. Oh jangan. Itu membazir nama dia. Nak hantar boleh, cawangan banyak lah. Cawangan banyak boleh hantar. Woi, ni ilmu ni mahal. Tapi betul juga. Tapi Tuan Fadi, kalau izinkan saya nak bertanya lah yang tadi tu kan. Yang soalan yang pertama tadi tu, yang pasal ejen tu. Boleh tak kita dapat contoh Tuan Fadi? Antara contoh, mungkin 3 kalau cukup, contoh perniagaan yang tak sesuai berejen. Contoh seperti margin terlalu kecil. Margin kecil sangat. Slim lah, tak boleh nak bagi dekat ejen lah. Very slim. Saya tak boleh sebut mana-mana bisnes. Okay, you tengok sendiri margin ni macam mana. Tu lah, betul. Kalau margin ni you kena cut like ada business owner dia tak bersedia naikkan harga tau. Dia tak bersedia, dia kata tak boleh. Ini perjuangan saya. Harga saya begini je. Betul, ada yang viral kat Facebook, TikTok semua tu yang roti canai tu. Harga 50 sen gini masa maintain kan. Saya suka Tuan Fadi sebut sama margin. Saya teringat minggu lepas kawan saya tanya, dan saya tak dapat jawab soalan ni dengan tepat. Dia tanya, Zack, aku beli barang ni aku jual RM29, tapi profit aku ambil RM10 dia. Kau rasa okay lah aku buat tu? Saya cakap, as long as it's money then okay lah. RM10, siapa nak bagi kau RM10? So itu margin tu okay tak Tuan Fadi? Margin tu okay. RM10 untuk dia kan? Untuk dia. Okay, sekarang ni kalau dia nak buat agent. Okay. Sebab dia ambil daripada supplier tu berapa? Mestilah RM19. Dah dia ambil RM19. Dia jual RM29 kan. Okay, sekarang ni dia nak buat agent bawah dia. Boleh tak dia buat agent dia dapat RM5, dia dapat RM5? Boleh tak? Boleh kan? Sebab dia ada margin. Okay. So boleh tak jawapan dia? Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Tapi macam roti canai tadi 50 sen. Itulah kecil sangat. Jam lah. Tapi kalau dia package kan roti canai tu,
bundle kan, package cantik, buat harga pula roti canai king marvelous whatsoever kan, harga dia memang luar biasa premium. Ada margin boleh. Cuma tu lah, bila profit dia dah RM10, dia nak set up ads semua tak syok kan. Sebab tu sistem agent tak sesuai. adalah marketing. Ads marketing juga. Agent marketing juga. Tapi cuma marketing agent ni tak ada cost lah. Okay Nas, aku dah tanya dengan Nas, Tuan Fadi jawab ni. Mahal tau. Alright Tuan Fadi, terima kasih banyak. Jadi kepada you guys, dapat tak cuba kongsikan dengan kita. Tolonglah bagi tahu kita, komen apa semua, apa yang you guys dapat dalam episod yang kali ni. Yes. Dan seperti biasa, again, thank you Tuan Fadi. Tapi sebelum kita akhir, sebelum kita minta Tuan Fadi share hadis of the episode, kita nak tanyalah 2 soalan. Pengalaman manis Tuan Fadi dengan pengalaman yang Tuan Fadi macam sedih dan agak terkesan sangat sewaktu pergi haji. So kita start dengan pengalaman yang manis dulu. Manis dulu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang manisnya adalah ada 2 lah manis tu. Okay. Nombor 1 adalah manisnya ketika kita alhamdulillah takdir Allah selesai haji. Itu manis. Dia seperti cukup kita dah menunaikan rukun kita punya rukun kan. Jadi itu nombor 1. Itu manis waktu itulah. Manis nombor 2 adalah kita tak fikir benda lain. Wow. Bila kita pergi haji, kita tak fikir benda lain tau. Betul. Kita fokus Allah je. Jadi hati kita jadi lapang kan. Kalau kita duduk dengan wife pun dia sama dengan kita. Dia tak adanya cakap benda faham tak? Dia jadi sehati sejiwa, senada seirama. Masya Allah. Macam lagu. Allah je. Jadi memang kerja tu haji kan. Jadi saya dengan wife jadi erat lain macam lah masa pergi haji. There's nothing kita kena fikir kan. Tak payah fikir nak beli sayur ke masak ke, tak payah. Kita fikir kita ibadah. Masya Allah. Itu alhamdulillah, Masya Allah. Itu nombor 2 lah, 2 perkara. Untuk pengalaman yang agak perit, bukan bagi saya tidak menganggap itu pengalaman perit. Dia akan jadi pengalaman perit kalau kita kata haji itu seperti melancong. Dia akan perit lah. Haji itu Allah dah kata, memang Allah kata, Nabi sampaikan, haji itu kusut masai. Haji itu adalah kusut masai. Kalau tengok video travelog saya sebut banyak kali haji itu kusut masai. Memang itu Allah kata. Haji itu. Jadi bila kita kata haji itu kusut masai, bayangkanlah daripada airport pakai ihram. Tak tukar tau. Kita tak boleh pakai baju. Wangi-wangian tak boleh. Wangi tak boleh. Betul. Haji itu adalah kusut masai. Saya pun tak tahu. Saya hanya tahu bila duduk dekat Mina masa tu, ustaz bagi ceramah. Tuan-puan, haji ni kusut masai. Saya kata betul lah kusut masai. Masuk berjalan masuk terowong Muasim, tengok orang macam-macam manusia kan, berhimpit-himpit. Bayangkan saya duduk di masa saya tawaf tu, saya dengan wife tawaf kan. Orang kalau pergi umrah, dia tidak seperti haji tau umrah ni. Umrah ni kalau kita nak pergi sa'i kan, sa'i boleh lari lagi, orang pun jarak-jarak kan. Kalau pergi haji tak boleh macam tu. Orang sebelah kiri kanan rapat gila, nak habiskan sa'i 7 kali tu. Lama. Masya Allah. Kalau umrah dia tenang kan. Macam ni tau, berjalan tu nak bernafas tu, Cari oksigen. Masya Allah. Umpama kalau orang kecil, dia boleh terbang tau. Tak boleh rapat tu, Masya Allah. Terapung dia sebab ramai. Buat tawaf tu, Masya Allah. Kalau umrah masih ada gap, kan. Kadang-kadang kosong lagi kiri kanan, kita jalan ni tak, masa haji rapat betul. Rapat sungguh-sungguh. Betul lah, tengok video semua. Habis saya ingat lagi masa sa'i tu, tiba-tiba azan tau. Allahu Akbar. Masa tu saya kata, yang kita kena cari tempat solat ni. Tak ada tempat. Bayangkan orang sujud tu dekat kaki. Saya tak solat waktu tu. Saya tak boleh solat. Ada ramai orang duduk berdiri macam tu, orang duduk solat kiri kanan. Sujud dekat kaki tau. Macam Masya Allah, macam mana ni, tak boleh gerak dah. Begitu ramai manusia. Jadi kalau kita anggap haji itu melancong, maka salah. Tidak. Haji itu adalah kusut masai. Jadi kalau kita memang niat dia, memang aku pergi nak buat kerja haji,
anything that happen, kita enjoy. Kau tidur dekat Mina tu memang kita kena mabit kat Mina kan. Kemah. Macam tempat saya tak ada kemah kat Mina. Sebab saya duduk dekat hotel tu dekat Mina. Jadi saya akan keluar hotel, mabit tu tepi jalan. Tepi jalan tu duduk. Polis datang. Haji, dia halau. Dia pergi, kita duduk. Sebab nak duduk tak ada tempat. Yalah. Pergi Muzdalifah semua. Duduk, mana ada tempat relax, mana ada hotel relax, aircon, tak ada. Tunggu bas, punyalah ramai manusia nak naik bas. Masya Allah, ada orang jalan 10 km. Sampai yang terbukit jalan semua. Datang bumbung. Saya ingat lagi masa tu Farah Ali pergi. Farah Ali masa saya pergi haji tu, Farah Ali pun pergi, tapi dia pergi tu seorang rasa. Seorang ke dengan kawan dia, saya tak ingat. Tapi Farah Ali pergi daripada UK. Dia bukan under tabung haji. Dia pergi visa daripada UK. Saya tak tahu lah. Kota UK ke apa. Saya ingat lagi masa saya duduk tu, daripada Mina pergi, daripada Mina sih. Bukan, daripada Arafah. Masya Allah, daripada Mina. Pada Arafah naik bas pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah. Lepas tu kita nak pergi Mina. Daripada situ ada orang tunggu bas tau. Ada orang dia jalan kaki. Farah Ali jalan kaki. Saya ingat lagi dia update IG story. Saya tengok, jalan kaki Saya pun cakap kawan saya nak jalan kaki lah. Tapi saya kata kalau kita jalan kaki pisah dengan jemaah. Masalah pula kita kan. Betul. Tapi tak apalah, kita tunggu lah. Masya Allah. Jadi tidak ada pengalaman pahit. Yang ada adalah haji. Guys, kalau you guys tertarik betul dengan apa yang diceritakan ni, jangan risau, kita ada video ni. Kalau you guys buka YouTube channel Fadil Ghazali, kenangan first time pergi haji gunakan visa Furoda. Yes. Vlog tu berdurasi 15 minit 52 saat. So you guys boleh pergi tengok. Dan inilah yang dikongsikan, dan apa yang dikongsikan di podcast kali ni you guys boleh pergi tengok sendiri dekat dalam vlog tu. Dan jangan risau kepada you guys yang sedang menonton di YouTube channel, link ada dekat bawah, dekat description. So boleh tekan je, boleh tengok terus video kenangan first time pergi haji gunakan visa Furoda. Best. Okay Zat, lagi satu. Kita dah ada pengalaman manis, kita dah tahu Tuan Fadi. Pengalaman yang mencabar pun ada. Kusut masai, pembelajaran kita. Dan lagi satu, pengalaman magic Tuan. Yang jam tu. Masya Allah, itu luar biasa. Yang tu mula-mula waktu tu saya baru dengan Fanivo tau. Aku tanya kau ke Dil? Betul ke Dil cerita ni Dil? Sebab dia terlalu tak masuk akal. Tak masuk akal. Boleh kongsikan dengan saya pun sampai hari ni saya rasa tak masuk akal. Masa tu kan, Masya Allah, itu jam Apple Watch. Series 3. Ini series buat apa saya tak lupa lah. Masa saya duduk, dan jam tu saya sangat suka tau. Bila benda suka saya sayang lah kan. Dan saya tak pakai jam lain dah lepas tu kan. I'm happy with Apple Watch kan. Saya ingat lagi masa tu dekat Arafah saya pakai jam tu. Saya okey lah dekat Arafah semua. Jadi ada sekali tu, masa tu kita dah nak gerak dah. Jadi saya pun petang dalam pukul 5, pukul 6. Saya pergi toilet. Biasa masa pergi toilet saya akan letak dalam saya punya bag. Apa dia panggil pouch bag kan? Yang kan. Saya letak. Tapi hari tu saya tak tahu macam mana. Saya tak ingat, because of orang ramai sangat. Saya pergi toilet. Saya tak ingat jam saya tu. Saya pun duduk. Lepas tu habis kita nak pergi ke Muzdalifah, naik bas. Masa dalam bas dia kata, Masya Allah, di mana jam saya? Ke dekat Arafah lagi. Arafah yang masa nak naik dah. Masa tu saya tak ingat lah. Ya Allah, jam saya macam sedih lah. Sedih sungguh lah. Tapi saya kata, ya Allah, kalau itu rezeki aku, maka pasti dia akan sampai balik ke tanganku. Saya cakap, betul-betul saya yakin kalau tu rezekiku. Tapi kalau bukan rezekiku, aku buat apa saja, dia pasti tak akan datang balik. Bayangkan. Saya pun tak apalah. Saya ingat lagi, saya memang sedih lah. Wife saya tahulah macam mana kan. Saya pun pergi beli jam dekat Mekah tu, harga RM100 je. Saya pakai lah. Nak tahu jam masa juga kan. Tapi setiap kali saya tengok, tak apalah, kalau rezeki aku pasti Allah akan datangkan balik. Settle everything, saya balik haji. Tu dah lupa dah. Saya belilah jam baru. Saya beli jam baru. Tapi dia tak sama lah jam, kan. Itu jam saya pergi haji kan. Saya sampai masa tu, Masya Allah, masa tu saya ingat lagi, saya duduk, saya pergi Genting Highland masa tu. Saya pergi Genting Highland dengan siapa saya tak ingat. Tim Fanivo saya. Kita pergi masa tu ada something, saya kata ada masa ni jom kita naik Genting. Masa dekat Genting, tiba-tiba adik saya message. Tuan Haris message.
Dia kata, ni scammer guna muka kau. Dia ambil gambar muka saya. Ada muka saya pakai spek. Ni zaman lama lah. Zaman masa saya ni lagi kan. DC Ha. Ni ada scammer hantar gambar kau. Saya cari. Ada lagi. Ada. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jumpa lah ni. Kalau jumpa boleh hantar tuan. Boleh suruh editor kita letak. Uish. Kalau jumpa Masya Allah. Bismillah. Kalau ada ni cerita lama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila first time saya dengar cerita ni, Del, memang saya terus tanya. Saya tanya dengan tim-tim kita lah, cakap, betul cerita ni. Sebab memang kalau lah, okay, untuk saya yang pernah pergi umrah, saya tahu how impossible it is to find the things that you've lost tau. Ini kan pula haji yang berjuta ya, orang. ini dia. Okay. Ada. Ni, tengok ni. Masya Allah. Masya Allah. Ini tahun 12 Januari 2020. Kau hantar dalam grup ke apa ke? Sekejap saya hantar dalam grup Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Ni. Aku excited ni. Tengok ni. Tuan Hari mesej saya, dia kata, ada orang mesej aku ni. Gapo ni? Saya kata tak tahu, nombor pun pelik, try mesej dulu mana tahu. Main-main. Pasal adik saya cakap, dia kedai jam, jumpa jam mung. Nok kau, aku boleh jam ambil. Nok. Kan? Saya pun masa ni 9.30 ni, saya mesej main-main kan. Saya pun tengok, apa hal muka aku ni, scammer ke apa kan? Saya rasa saya contact Tuan Haris, saya call kan, please contact, do you know him? Message from KSA, from mobile shop. Saya kata, KSA ni apa benda? KSA pahal cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya kata, SA ni Saudi Arabia. K ni apa? Kingdom kot. Kingdom Saudi Arabia. Kan? Saya pun kata, ini daripada Mekah ni rasanya. Adik saya pun kata, okey lah. Dia bagi nombor telefon kawan ni. Saya mesej kawan ni. Ada mesej kawan tu, saya tak ingat lah kat mana kan. Adalah buat saya WhatsApp. Nak dijadikan cerita, dia, saya tak tahu, mungkin dia pergi mengurus, ada orang pergi menguruskan Padang Arafah tu lepas jemaah dah habis, jumpa jam tu. Takdir Allah, masa saya nak pergi Mekah, saya tak tahu kenapa saya set jam saya tu password yang sangat mudah. Password saya 1111. Okey. Sebelum tu jam saya memang susah sikit lah. Saya buat 1111. Nak mudah, mungkin nak solat pun tak ya. Jadi bila dia jumpa jam tu, mungkin Allah bagi ilham dia, pegang 1111 tanpa kena block. Dia cari jumpa muka tu, mungkin keluar tu Haris Ghazali itulah. Dia tak keluar nombor saya. Allah dah susun jumpa adik saya punya nombor telefon dalam ni, kontak Haris. Haris dapat, saya deal dengan dia. Dia kata come and take your watch. Saya kata, bila aku nak pergi umrah pula kan? Tak ada pasal aku nak pergi. Adik saya tiba-tiba dia kata, kawan dia nak pergi umrah. Nak dijadikan cerita kawan Tuan Haris. Adik saya ni nak pergi umrah. Kawan Tuan Haris nak pergi umrah. Kawan Tuan Haris ni pula adalah agensi. Dia pemilik kepada agensi umrah. Jadi dia memang tahu kat mana tempat dan sebagainya. Dia pergi ambil. Dia pergi ambil, dia bawa balik jam tu. Sampai jam tu di tangan saya balik. Can you imagine? Can you imagine? Di Padang Arafah dengan berjuta-juta manusia, beribu kilometer, Allah boleh datangkan balik jam tu di tangan saya. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Hilangnya di Arafah. Hilang di Arafah. Sekarang dah di Malaysia. Di Malaysia. Tangan tuannya. Tuan Fadi doa, ya Allah, kalau ni rezeki aku, kau pulangkanlah balik ke tangan aku. Kalau tak apa. Balik dia. Berjuta orang. Kalau fikir logik je lah kan. Itulah. Itu yang aku macam, ya Allah, takkan ada. Kalau pergi balik polis pun dia gelak lah. Tak ada lah kan. Takkan. Ya Allah. Saya tak tahulah nak share ke tak hadis episod. Sebab dia dah tutup yang sangat dan luar biasa. Sangat deep. Dan saya dah bagi jam tu pada orang lain. Dah hadiahkan. Sebab bila jam tu sampai tangan saya jadi sangat sayang kepada jam tu. So, ya Allah, Allah bagi. Tapi saya kata, kenapa Allah suruh
Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Masya Allah. Sebab Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim sangat sayang. Jadi Allah kata sembelihlah cintamu pada dunia. Jadi masa tu saya ingat lagi. Saya pegang jam tu, saya kata begitu sayangnya aku, begitu sayang sampai aku doa betul-betul sampai sekarang tiba masanya aku bagi pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, saya bagi pada orang lain. Hari saya nak bagi tu, saya betul-betul saya fikir balik, betul ke ini rahmat Allah, Allah dah datangkan kepada ibu. Betul kan nak bagi? Saya kata betul, bagi. InsyaAllah. Luar biasa atau pada cerita ni. Ya Allah, saya rasa ni one of the best story sepanjang kita buat podcast. Ini Magic, cerita yang magic. paling Tapi bila kita kena faham, magic itu Allah buat. Bila dia ada Allah, dia tak rasa aku, tapi dia Allah hebat. Allah hebat. Susun baik lah. Allah boleh jumpakan jam sekecil-kecil tu dalam dunia. Ya. Apatah lagi rezeki kita. Allah boleh datangkan tak rezeki macam mana? Anytime. Masya Allah. Guys, sekali lagi guys, tolong pergi tengok vlog kenangan first time pergi haji gunakan visa produk Tuan Fadi sendiri. Vlog yang berdurasi 15 minit 52 saat. Link dia ada dekat bawah ni kalau you guys sedang tengok di YouTube. Kalau you guys tengah dengar podcast, itulah dia tajuk dia, kenangan first time pergi haji gunakan visa produk. Ataupun senang cerita, search saja YouTube channel Fadi Ghazali. Alright, so seperti biasa sebelum kita tamatkan episod kali ni Tuan Fadi, wow, cerita yang luar biasa, tapi kita tetap tak abaikan perkongsian hadis. InsyaAllah. Dengan kitab Fadilat Sedekah. Muka surat 166. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni akibat menunjuk-nunjuk dalam sedekah. Akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Shaddad bin Aus berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang berpuasa kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Dan sesiapa yang bersedekah kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Masya Allah. Jadi kita fahamlah. So kalau kita buat tu sebab ni syirik. Mudah kan? Syirik ni tak ada dah dosa yang lebih ni. Dia tak ada ibadah selain kepada Allah. Tu je lah. Betul. Sembah tu hanya pada Allah. Ibadah kita kepada Allah. Kalau kita buat nak tunjuk kat manusia ni, macam kita buat untuk manusia lah. So memang syirik lah. Terima kasih Tuan Fadi. One of the best episode juga. Saya boleh cakap saya rasa ni favourite lah. Storytelling ni sebab memang waktu-waktu saya baru kenal Tuan Fadi pun memang cerita tu lah yang saya tanya kepada tim, betul ke? Sebab saya pernah pergi umrah dan saya tahu haji tu memang lagi banjir dengan manusia. Betul. Dan impossible untuk kau jumpa dalam keadaan jam yang kecil. Jam yang kecil macam tu semua kan. So wow. Thank you so much Tuan Fadi. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita, pendengar kita yang setia bersama kita di Funny Evo Podcast. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Yes. Share kepada kawan-kawan apa semua. Dan more to come. Dan kita memberi ruang juga. Kita nak bagi tahu sebenarnya kita bukan kosong. Yes. Funny Evo Podcast, kita setiap masa, setiap waktu, setiap minggu kita nak upgrade kita punya game. Kita always trust the process, and progression is important. You know, it's not about waiting for the perfect timing. Betul. It's all about doing it. Betul. Faham tak? Jadi you guys, kalau ada anyone kat luar sana, usahawan-usahawan ke atau siapa ke yang mungkin merasakan mereka ada peluang untuk bersama dengan kita, mungkin nak bagi produk ke apa ke, nak JV apa, kita sangat welcome. You guys boleh contact nombor dekat bawah ni, dekat description kat bawah kita letak nombor. So anything, just please let us know. InsyaAllah kita bersilaturahim. Sebab dalam silaturahim Tuan Fadi boleh cakap ada rezeki dan juga umur yang panjang. InsyaAllah. Jadi terima kasih guys. Kita jumpa lagi di episod akan datang di Funnel Evo Podcast. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Funnel Evo.